Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak yang dikasihi. Hari ini kita akan belajar pecahan dan perpuluhan. Untuk tahun 2, tajuk pecahan dan perpuluhan, kamu mesti tahu beberapa perkara, iaitu cara untuk menulis pecahan dan perpuluhan. Okey, kemudian macam mana nak menulis dalam perkataan. Perbandingan antara dua pecahan ataupun dua perpuluhan. Okey, mana lebih besar, mana lebih kecil, dan juga apakah hubung kait antara pecahan dan perpuluhan. Setiap kali kalau soalan bagi dalam pecahan, kamu diminta untuk menukar kepada perpuluhan, begitu juga sebaliknya. Sekarang kita tengok. Okey, misal kata ada soalan 2/4 dan 3/4. Macam mana kita nak menulis dalam pecahan? Okey, kita tulis atas ni sebagai pengangka. Pengangka tu ialah kawasan yang diwarna ataupun kawasan yang dilorek. Bawah ialah penyebut, iaitu semua bahagian dalam satu ni. Okey, ini pula semua bahagian ada 4 dan diwarnakan hanya 3. Okey, 3/4, 2/4. Kemudian macam mana nak menulis dalam perkataan? Okey, dalam perkataan kita tulis sebagai 2 per. Ini per, yang garisan ni per. Rapat. Terus tulis penyebut 4. Siap. 2/4. 2 jarak per 4 rapat. Okey, kalau ini pula nak tulis 3 jarak per 4 rapat. Okey. Sekarang kita nak bandingkan mana pecahan yang lebih besar. Senang je, kalau lebih besar kita kira yang kawasan berlorek atau diwarnakan ini mana lebih banyak. Antara kiri dan kanan, mana lebih banyak yang diwarnakan? Mestilah kanan kan? Jadi 3/4 lebih besar daripada 2/4. Kalau soalan minta kamu untuk tikkan pecahan yang lebih besar, kamu tik dekat 3/4. Okay, anak-anak ada dalam latihan buku aktiviti yang Ustazah dah sertakan tu. Okay, seterusnya kita akan lihat macam mana untuk menukar pecahan kepada perpuluhan ataupun perpuluhan nak tukar kepada pecahan. Apa hubung kait antara dua ni? Contoh soalan beri 5/10. Okey, yang boleh tukar hanya pecahan per 10 untuk tahap kamu. Pecahan per 10. Macam mana kita nak tukar kepada perpuluhan? Okey, kamu mula dengan sifar perpuluhan. Sebab apa sifar perpuluhan? Sebab ada satu sifar. Kalau per dengan 10, terus tulis sifar perpuluhan. Tak apa yang pening, terus tulis. Okey. Dan sebelah sini ada berapa nombor? 1 nombor. Sebab ada satu je pengangka. Apa nak tulis kat sini? Tulis yang ini. Tulis pengangka. Sifar perpuluhan 5. Okey. Ataupun 5/10 tukar kepada perpuluhan. Titik perpuluhan di sini kan. Okay, kalau kita nak bahagi 5 bahagi 10, kita akan ganjak ke kiri, lompat satu kali. Sebab apa lompat satu kali? Sebab sifar ada satu. Lompat satu kali. Titik perpuluhan dah berpindah di sini. Okay. Di hadapan titik perpuluhan mesti letak sifar. Jadi jawapan sifar perpuluhan 5. Siap. Okey. Okey, sekarang kita tengok macam mana nak tukar perpuluhan kepada pecahan. Terbalik. Okey. Sekarang kita tahu ini titik perpuluhan. Kita gerakkan sehingga ke hujung. Ni hujung kan? Gerak berapa kali dapat? Gerak dapat 1 kali dah sampai hujung. Okey, jadi titik perpuluhan yang baru telah berpindah ke sini. Okey. Macam mana nak tulis pecahan? Buat per dulu. Lepas tu bawah ni nak tulis berapa. Tulis per berapa. Awak gerak tadi langkah 1 kali, tulislah 1 sifar, jadi 10. Atas nak tulis pengangka. Apa pengangkanya? Tulis 3. Okey, siap. Contoh lain, sifar perpuluhan 8. Okey, gerak sehingga hujung. Dah hujung kan? Pindah sini dah titik perpuluhan. Tulis per. Okey. Bawah penyebut tulis 10. 1 sifar 10 sebab awak lompat 1 kali. Jadi atas pengangka tulis 8. Okey. Sebelum tu macam mana kita nak tulis dalam perkataan? Okey, perpuluhan ni dalam perkataan kita tulis sebagai sifar
Okey. Jarak perpuluhan 3. Okey. Ni sifar. Jarak perpuluhan rapat 8. Okey, sekarang kita nak tengok apa hubungan antara pecahan dan perpuluhan. Sebab apa? Sebab dalam soalan tak lari daripada dia tanya apa perkaitan antara dua benda ni, pecahan dan perpuluhan. Okey, kita boleh tengok apa hubungan dia melalui garis nombor. Garis nombor yang ada pecahan dan perpuluhan. Okey, dalam turutan menaik sekarang Ustazah nak tunjukkan. Sifar, kalau dalam pecahan kita tulis 1/10. Okey, selepas 1/10, 2/10, 3/10. Kalau ni per 10 semua per 10. Barulah betul urutan nombor ini. Tak boleh per lain, per 5, per 4 tak boleh, mesti per 10. Ni 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10. Selepas 9/10 mesti 10/10 kan. Okey, 10/10 kita tulis sebagai 10 bahagi 10 sama dengan 1. Sebab tu kita tulis kat sini 1. Okey, 1. Macam tu lah urutan nombor menaik daripada sifar per 10 kemudian 1. Okey, kalau di sini ada nombor, apa nombor tu? Nombor lebih daripada 1. Apa nombor tu? 1 mesti pecahan juga sebab ini dalam bentuk pecahan. Pecahan 1. Okey, apa pecahan selepas ni? 1 mesti salin semula. 1 berapa per berapa? Pengangka dan penyebut. Okey, 1/10 balik. 1/10. Okey, sekarang kita nak tengok perpuluhan dalam urutan nombor ini. Okay, ni sifar. Okey, yang ini pula berapa? 1/10 tukar kepada perpuluhan. 1/10 tukar kepada perpuluhan. Macam mana? Ni titik perpuluhan. Pindah ke kiri sebab ada satu sifar, pindah ke kiri 1 kali. Pindah. Titik perpuluhan yang baru berpindah ke sini. Sebelum titik perpuluhan letak sifar. Jadi sama dengan sifar perpuluhan 1. Okey. Kita tulis sini sifar perpuluhan 1. Ini dah tahu dah. Sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3, sifar perpuluhan 4. Tak muat. Sifar perpuluhan 5, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 8, sifar perpuluhan 9. Yang ini 1. Okey, 1. Okey, kalau 1 atas dari 1 tulis apa? Salin balik 1, mesti ada 1. Okey, perpuluhan berapa? Macam mana nak tukar 1 per ni ekstra je lah untuk kamu tahu macam mana apa hubungannya dalam urutan nombor ini. Okey, 1 tambah dengan 1/10 tu sama dengan perpuluhan sifar perpuluhan 1. Sifar perpuluhan 1. Jadi 1/1. Itulah nombor yang kat sini 1/1. Okey. Kalau ada lagi kat sini 1/2. Faham?